insya-Allah, dengan tidak seperti mana disebut oleh Perdana Menteri, mula disebut angka PTPTN 48 bilion ringgit. Setelah kita cabar fakta ini, dia turun hari Jumaat yang lalu, 48 turun jadi 30 bilion ringgit. Menteri Kewangan boleh turun 10 bilion tu mudah aja dalam beberapa bulan. Maknanya perkiraan itu salah besar. Kita menetapkan bahawa jumlah yang patut dibayar tanggungan dengan pendidikan percuma universiti ini tidak melebihi 6 bilion ringgit, dan tidak ada sebab mengapa kerajaan yang punya upayaan ini boleh berbuat demikian, seperti mana saya sebutkan tadi tentang laporan Transparency International dan juga laporan Ketua Audit Negara. Apa kaitannya dengan belanjawan? Saya akan buktikan apa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan negeri walaupun tidak diberikan liputan, ya. Tidak kerajaan negeri Sarawak, kerajaan negeri Selangor, tuan betul. Di Selangor, pengalaman kita, kos purata kontrak perolehan dikurangkan sebanyak 24%. Ya. Maknanya penjimatan pinjamatan dari tanda terbuka ialah 24%, ya, iaitu 24% 158 juta dari anggaran jabatan, ya. Ini kontrak, satu kontrak contoh. Kalau nilai yang dibuat dulu di bawah pentadbiran kerajaan Barisan Nasional, kita boleh jimatkan kos yang lebih kurang, projek yang lebih kurang sama dengan penjimatan 24%, ya. Berbanding dengan nilai projek sebanyak 341 juta, ya. Manakala penjimatan bagi kos operasi dari pengambil alihan alam flora adalah 81 juta ringgit, ya. Jadi maknanya kalau dari 1-2 projek begini boleh dilakukan sedemikian, maka tidak hairanlah kalau Selangor umpamanya mencatat lebihan, surplus dalam keadaan ekonomi negara dan perbandaraan Malaysia, dan Menteri Kewangan menyebut tentang defisit. Selangor mencatat lebihan hampir 2.2 bilion. Itu pun setelah ditambah projek-projek termasuk kemudahan air percuma bagi rakyat yang memberi faedah kepada 1.276 juta penduduk negeri Selangor. Dan kalau kita lihat dengan tambahan projek kebajikan ini, sepatutnya tidak ada banyak lebihan. Tentu hal ini tidak diberi liputan kerana sistem di negara kita ini hanya memihak kepada pihak penguasa dan tidak memberikan laporan yang benar. Maka saya terkejut bila Perdana Menteri umpamanya tidak tahu fakta ini dan boleh hanya menyerang kerajaan-kerajaan di Pakatan Rakyat seolah tidak pandai mengurus. Kerajaan negeri di bawah Menteri Besar Tan Sri Khalid tidak pandai mengurus, sebab itu lebihan 2.2 bilion ringgit. Menteri Kewangan sekarang pandai dan bijak mengurus, sebab itulah hutangnya ratus bilion ringgit. Di Pulau Pinang, Majlis Perbandaran Seberang Perai sudah bankrupt pada tahun 2008 semasa Pakatan Rakyat ambil alih. Bankrupt. Dan kerana defisit satu Majlis Perbandaran, defisitnya itu 230 juta ringgit. Setelah 3 tahun di bawah Pakatan Rakyat Pulau Pinang, kita catat lebihan 41 juta ringgit. Dan sebagai ahli parlimen pematang pau, saya boleh sebut bahawa tahap kebersihan itu jauh lebih baik daripada yang kita capai dulu. Walaupun masa itu saya masih menteri, saya akui. Selain daripada itu,
yang juga relevan dalam konteks perbicaraan kita ialah pertambahan beberapa projek yang harus disebutkan. Ya, dia kalau ada lebihan tapi tidak ada tambahan projek rakyat, tidak ada makna juga. Ya. Sebab itu semalam dalam lawatan dengan Menteri Besar di Negeri Selangor, saya juga menggesa gunakan wang lebihan itu untuk tambah beberapa kemudahan untuk rakyat. Ya, beliau setuju. Tapi di Pulau Pinang umpamanya, ya, tengok pertambahan daripada 2008 untuk memartabatkan agama Islam yang diserang oleh rakan-rakan saya yang bijaksana di sebelah sana, termasuk Pasir Salah, bahawa Pulau Pinang ini memang langsung tak ambil perhatian kepada masyarakat Melayu dan Islam. Saya nak sebut 2008 12.5 juta peruntukan untuk perkembangan dakwah Islam, agama, majlis agama, jabatan agama. Ya, itu zaman UMNO Barisan Nasional. Tetapi 2012 angka ini bertambah menjadi 64.03 juta ringgit. Dan ini dalam pengiktirafan Transparency International dan lain-lain kita patut sebutlah juga, ya, sebab kerana bila ada lebihan, ya, juga negeri Pulau Pinang juga mencatat bukan saja Majlis Perbandaran tetapi juga kerajaan negeri telah juga mencatat lebihan, dan saya sisipkan semua angka-angka ini dalam kertas ucapan saya untuk membantu rakan-rakan bukan dalam Pakatan Rakyat tapi juga dari Barisan Nasional untuk bahas dengan lebih teratur. Dan tanya sikit. Terima kasih Datuk Yang Tua dan Yang Berhormat Pematang Pau. Yang Berhormat mengemukakan satu peruntukan di Pulau Pinang kepada orang Islam. Tapi adakah itu sudah cukup sebagai satu bukti bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang membela nasib orang Melayu dan orang Islam di Pulau Pinang? Sepanjang pemerintahan Pakatan Rakyat yang diketuai oleh Ketua Menteri yang kita tahu siapa, saya nak tanya, selain daripada itu, yang seiring dengan hasrat dan aspirasi Yang Berhormat Pematang Pau bahawa pendapatan isi rumah penting, bukan tokoh-tokoh besar di Pulau Pinang, bukan pemaju-pemaju besar di Pulau Pinang, tetapi orang Melayu, orang miskin Melayu dan bukan Melayu. Di mana ada pembelaannya? Saya tidak nampak. Tolong huraikan dengan detail, dengan panjang lebar, untuk membuktikan kerajaan negeri Pulau Pinang membela nasib masyarakat orang miskin dan orang Melayu. Terima kasih. Sebenarnya ucapan itu kritik Menteri Kewangan ke saya? Bahawa pertumbuhan ekonomi itu menguntungkan golongan maha kaya. Tapi saya jawab Pulau Pinang. Kerajaan negeri Pulau Pinang yang dikatakan berjaya untuk membela nasib masyarakat orang Melayu dan orang miskin, ya, dan meningkatkan pendapatan isi rumah yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Saya nak itu laporannya. Baik, Yang Berhormat, saya jawab. Boleh tanya soalan lain? Saya jawab ini dulu. Kebetulan ada maklumatnya, ada beberapa projek tambahan. Saya pernah pengusikan jatuh kuasa pemandu penjelasan Bumiputera. Saya nak sebut di sini bahawa kerajaan Pulau Pinang semasa Barisan Nasional tidak ada peruntukan yang sedemikian sama sekali. Yang ada hanya dari peruntukan Kementerian Kewangan atau Kerajaan Persekutuan yang sekarang memang dikurangkan. Itu fakta. Perumahannya, jatuh kuasa pemandunya, projek-projek gerai dan pusat perniagaan Bumiputera, semua Kerajaan Persekutuan. Bedanya sekarang ialah ada langkah-langkah diambil oleh kerajaan negeri. Pertama, mikrokredit. Mikrokredit itu walaupun tak disebut Bumiputera, tetapi kebanyakan faedahnya kepada Bumiputera, termasuk beberapa Cina dan masyarakat India yang miskin. Tapi yang besarnya
Kalau saya sebagai anak Pulau Pinang, anak Melayu Pulau Pinang, saya tahu bahawa masalah besar orang Melayu di Pulau Pinang ialah masalah perumahan. Dalam perbincangan dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, dengan mencatat lebihan dan pertumbuhan ekonomi yang memberansangkan, maka kerajaan di Pulau Pinang setuju. Belum pernah ada usaha kerajaan negeri sehebat ini. Dengar, projek perumahan rakyat, perumahan kos rendah, kos sederhana, mampu milik, itu sentiasa menjadi tanggungan kerajaan persekutuan. Tidak pernah dijalankan secara besar-besaran oleh kerajaan negeri. Yang dilakukan oleh kerajaan negeri hanya menyediakan tapak tanah. Tetapi Pulau Pinang telah menyediakan 500 juta ringgit yang mampu membantu 11,596 penduduk yang majoritinya adalah Melayu. Kerana masalah saya sebut tadi, masalah perumahan. Boleh? Sikit boleh? Sikit lagi. Yang kita dengar dan kita baca laporan, masalah perumahan di Pulau Pinang itu masih lagi menjadi satu masalah besar di kalangan mereka yang berpendapatan rendah. Tidak kira Melayu atau India atau Cina. Saya tidak perkauman dalam hal ini. Masih lagi kita dengar bantahan, luahan, perasaan tidak puas hati di kalangan kelompok masyarakat ini. Jadi bertentangan dengan apa yang dilaporkan oleh Yang Berhormat Pematang Pau. Satu. Keduanya, Yang Berhormat sendiri sebagai Menteri Keuangan dahulu dan sebagai Timbalan Perdana Menteri, waktu itu Kerajaan Barisan Nasional telah membangunkan Pulau Pinang. Ya, perindustrian di Pulau Pinang telah dibangunkan adalah daripada usaha semasa Kerajaan Barisan Nasional, dan Yang Berhormat pun terlibat juga membantu masa itu menyumbang bagi pihak Kerajaan Barisan Nasional. Apakah Yang Berhormat nak menafikan sumbangan Yang Berhormat selaku pemimpin Kerajaan Barisan Nasional dalam membangunkan ekonomi negeri Pulau Pinang yang hari ini digunakan sebagai satu platform untuk kerajaan yang ada sekarang ini, yang belum nampak lagi kejayaannya? Saya tak nafikan, ya, saya tak pernah nafikan jasa khidmat pemimpin-pemimpin terdahulu. Saya tidak pernah mengatakan bahawa tidak ada yang baik dalam pentadbiran kerajaan terdahulu, ya. Tetapi cuma saya tekankan bahawa kebobrokannya itu keterlaluan sehingga memaksa kita mengatakan wajarlah pemerintahan Barisan Nasional lebih 50 tahun ini diberikan kesempatan untuk menjadi pembangkang yang bertanggungjawab. Baik, saya bagi contoh di sini sebab apa yang disebut, saya nak tahu di Pulau Pinang, ya, kerana ini menyentuh masalah Melayu. Apakah umpamanya sebaik Pakatan Rakyat ambil alih, semua masalah Melayu mesti diselesaikan sekarang? Saya pemimpin Melayu Pulau Pinang, Muhammad, dan saya tahu masalah Melayu itu real, masalah perumahan, masalah perniagaan, peluang kesempatan sejak dulu. Sebab itulah maka kita minta persetujuan kerajaan negeri masa itu untuk menambah peruntukan dan beberapa geran untuk kerajaan negeri. Tapi ini tidak diteruskan sekarang. Projek-projek yang membantu melalui jawatan kuasa pemandu penyertaan Penjelasan Bumiputera, berulang kali saya beritahu kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri, mengapa nak hukum orang-orang Melayu Pulau Pinang kerana memilih kerajaan Pakatan Rakyat, ya. Maka sebab itu kerajaan negeri Pulau Pinang mengambil langkah. Umpamanya, langkah pertama, membasmikan kemiskinan tegar. Negeri pertama yang membasmikan kemiskinan tegar. Yang Berhormat tahu, kemiskinan tegar ini yang pendapatannya bawah RM500 ke bawah ini majoritinya Melayu. Ada satu kumpulan kecil India dan sedikit jumlahnya Cina. Tetapi dengan serta-merta pada tahun 2009 setiap keluarga paling miskin di Pulau Pinang diberi RM600. Dan ini yang menjadikan pendorong kepada kami dalam mengemukakan program yang pertama sama dalam belanjawan. Kemudian ada isu-isu yang paling
sukar yang dihadapi oleh rakyat miskin dan sekali lagi majoriti orang Melayu di Pulau Pinang, ya. Sebab itu diberikan umpamanya tambahan RM100, RM1,000 untuk jenazah, IPTA emas RM1,000, anak emas RM200. Kalau saudara kahwin dengan orang Pulau Pinang, lahir di Pulau Pinang, anak dapat RM200, ya. Ada orang yang dapat yang kebetulan 2 kali beranak dalam 1 tahun, dia dapat RM400 tiap tahun, ya. Ya, betul. It's not one off. Jadi kalau yang berhormat daripada salah, to be fair lah, ya, untuk concern saya tidak halang. Ada orang yang melahirkan rasa concern bagaimana nasib masa depan masyarakat Melayu Pulau Pinang, ya. Tetapi harus juga letakkan kesalahannya dulu, dan kita harus iktiraf bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan negeri di bawah Yang Berhormat Lee Kuan Ing itu tak boleh kita nafikan. Projek yang saya khususkan tambahan bagi orang Melayu yang bermanfaat kepada orang Melayu, termasuklah mikrokredit dan perumahan. Kadang-kadang bertanya kepada saya selalunya, apa masalah paling besar yang dihadapi oleh masyarakat Melayu Pulau Pinang? Saya kata pinjaman untuk perniagaan kecil, dan keduanya perumahan. Dan dua-dua ini, Tuan Yang Dipertua, tidak ada negeri, tidak ada dalam sejarah di negara ini negeri-negeri yang menyediakan wang sebanyak itu kerana perumahan rakyat ini tanggungjawab kerajaan persekutuan. Negeri hanya menyediakan tanah, tapi kerajaan negeri Pulau Pinang dan Selangor hampir setengah bilion mengambil langkah mengadakan rumah 60 bilion. Sedikit, terima kasih Ketua Pembangkang dan juga Yang Dipertua. Saya nak minta tanya sama Ketua Pembangkang, adakah ianya benar bahawa kontrak-kontrak yang ditawarkan oleh badan-badan kerajaan termasuk PDC, PBA dan juga PBT di negeri Pulau Pinang, lebih daripada 70% hingga 90% lebih kontrak-kontrak masih ditawarkan kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera, yang tak dapat hanya kontraktor-kontraktor kroni daripada UMNO sahaja. Sebab tu mereka buat bising sangat, selalu tak dapat kontrak lagi kerana kita telah pun potong orang tengah daripada kontrak-kontrak tersebut. Itu nombor satu. Nombor dua, adakah ianya benar bahawa baru-baru ini ada pemimpin-pemimpin UMNO di Pulau Pinang beli tanah daripada orang Melayu di kampung secara sekelompok, lepas tu dalam jangka masa tak sampai 6 bulan flip it to developer dan mendapat keuntungan sebanyak 12 juta ringgit untuk poket dia sendiri. Inikah kerajaan yang kita minta daripada Pulau Pinang? Terima kasih. Matampau sedikit ya. Terima kasih Matampau. Saya harap agar Pasir Salak dapat mendengar. Kebetulan saya ahli parlimen mewakili hampir lebih daripada separuh pulau yang mana diduduki oleh orang Melayu balik pulau. Matampau, saya bagi pihak balik pulau, kita pun tidak mengandaikan akan berlakunya terbentuknya Yayasan Islam Pulau Pinang zaman pemerintahan Pakatan Rakyat. Itu berlaku. Yang saya tahu dulu ada Yayasan Bumiputera, tapi masalah Bumiputera Pulau Pinang pun saya ingat Matampau boleh jelaskan selanjutnya. Yang kedua, yang dikatakan oleh PJ Utara tadi itu ialah Pasir Salak, dua tokoh pimpinan UMNO Barisan Nasional, pengarah pilihan raya, kononnya pakar strategi pilihan raya, nak bela nasib orang Melayu, masuk kampung-kampung terang, kampung orang Melayu, orang kampung beli tanah murah, hampir 30 lebih orang kampung diperdayakan agar menjual tanah dengan harga yang rendah luar pasaran. Tak sampai pun 5 bulan jual kepada syarikat mana? Syarikat Cina. Isunya bukan saya kata Cina, tetapi yang diwar-warkan yang kononnya kita ini tidak menjaga masyarakat Melayu. Saya rasa itu menjawab sebenarnya siapa yang telah mengkhianat orang Melayu Pulau Pinang. Saya mohon penjelasan Matampau Datuk Yang Bertua, saya mohon satu lagi celahan. Apakah Yang Berhormat Matampau sedar bahawa kekuatan yang boleh kita banggakan pada pentadbiran Negeri Pakatan, khususnya dalam yang kita cakapkan sekarang Pulau Pinang, adalah dari segi kekuatan urus takbir kerajaan. Dan satu lagi fakta yang mungkin Yang Berhormat Matampau
boleh singgung juga adalah rekod sewaktu kita mengambil alih pada tahun 2008 bulan Mac. Waktu itu kita menanggung hutang yang dibuat oleh kerajaan terdahulu sebanyak 630 juta ringgit. Dan pada Disember 2011 hutang kerajaan negeri Pulau Pinang sekarang cuma tinggal 30 juta ringgit sahaja. 630 turun jadi 30 juta ringgit sahaja. Yang pertama. Yang kedua, defisit sebanyak 230 juta selama 8 tahun berturut-turut di bawah pemerintahan kerajaan Barisan Nasional. Saya ambil daripada 2000 hingga 2008. Tetapi sekarang perbelanjaan kerajaan negeri itu adalah perbelanjaan surplus lebihan 40 juta, sudah termasuk 3 tahun berturut-turut. Apabila practice of good governance ini berlangsung, maka dapatlah kita limpahkan kelebihan itu kepada rakyat. Waktu kita mengambil alih daripada kerajaan Barisan Nasional, peruntukan Majlis Agama Islam untuk mempertabatkan agama ini untuk pembangunan sekolah agama rakyat, allowance pembangunan masjid, surau, guru kafah, para hufaz dan sebagainya, waktu itu cuma 12.5 juta. Kemudian kita diserang, inilah kerajaan yang mengkhianati orang Melayu, mengkhianati orang Islam, tutup bazar Ramadan, halau orang Melayu dan segala macam. Hari-hari selama 4 tahun kita diserang melalui media perdana khususnya. Dalam keadaan kita diserang sebagai kerajaan anti Melayu, tahun 2009 Majlis Agama Islam ini menerima peruntukan 20.5 juta. 2010 24.3 juta. 2011 33.3 juta. 2012 64.03 juta. Grafnya menaik. Mana mungkin kalau angka ini dipaparkan muka depan utusan Malaysia dan TV3, propaganda Barisan Nasional bahawa kerajaan pimpinan kita di Pulau Pinang itu menganiayai orang Islam, tak masuk akal sama sekali. Angka boleh menyebut dan menceritakan segala-galanya. Ya, inilah peluang yang saya rasa pengurusi DAP kata ini apa dikatakan sebagai anti Islam oleh Yang Berhormat Bacok Pematang Pau. Yang mana? Pematang Pau. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Saya sebenarnya cukup heran dengan teguran-teguran yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pasir Salak, kerana seolah-olah menganggap bahawa sesebuah kerajaan negeri dia boleh selesaikan keseluruhan masalah ekonomi yang dihadapi oleh penduduk-penduduk ataupun rakyat di negeri Pulau Pinang. Dia persoalkan tentang soal pendapatan seisi rumah, apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Pulau Pinang untuk membantu orang Melayu untuk menambahkan pendapatan seisi rumah, ya. Seolah-olah ini semua adalah peranan kerajaan negeri, ya. Dan di sinilah yang kita rasa bahawa kerajaan Barisan Nasional ni dia tak mampu nak bezakan peranan kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Dan inilah isi kandungan yang utama yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Pematang Pau, bahawa dalam bajet yang dikemukakan oleh Datuk Seri Presiden selaku Menteri Kewangan dan juga merangkap Menteri Wanita, mungkin kadang-kadang bercakap sebagai Menteri Wanita, bajet tidak mampu menangani masalah-masalah struktural yang ada di dalam ekonomi negara. Masalah-masalah asas, masalah-masalah tentang persoalan kronisma, tentang masalah ketirisan, masalah rasuah, masalah penyelewengan, yang mana sekiranya semua ini dapat ditangani dan kerajaan pusat diserahkan kepada Pakatan Rakyat insya-Allah, maka masalah-masalah yang disebut oleh Pematang Pau tentang soal nak tambahkan pendapatan seisi rumah dan sebagainya akan ditangani oleh kerajaan pusat. Tak boleh kita letakkan kesalahan itu pada kerajaan negeri. Kerajaan negeri hanya menampung kekurangan yang terpaksa dihadapi hasil daripada dasar-dasar diskriminasi yang dilakukan oleh kerajaan pusat apabila Pulau Pinang jatuh pada Pakatan Rakyat. Termasuklah soal membina rumah-rumah mampu milik yang seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Pematang Pau. Bagaimana Yang Berhormat Pematang Pau peranan yang dimainkan oleh kerajaan pusat dalam mengatasi masalah dan bezanya dengan peranan kerajaan negeri, saya harap. Ketua Pembangkang. Sikit jelas sikit.
Datuk Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat Pematang-Pau, apa yang cuba digambarkan oleh Pasir Salak ialah, dan rakan-rakan seperjuangannya, seolah-olah Pakatan Rakyat ini khususnya di Pulau Pinang meminggirkan dan mengorbankan kepentingan orang Melayu. Ini memang skrip yang dimainkan oleh Pasir Salak, utusan Malaysia dan TV3. Tetapi apakah Yang Berhormat Pematang-Pau setuju dengan dasar dan pendekatan yang dibawa oleh Pakatan Rakyat termasuk di Pulau Pinang dalam konteks perolehan proses tender terbuka, sebenarnya memberi peluang kepada ramai syarikat-syarikat Bumi Putra Melayu untuk mendapat kontrak ini? Daripada rekod yang kita dapati, lebih 70% daripada proses tender terbuka akhirnya sampai ke tangan kontraktor Bumi Putra. Yang sebelum ini mereka memang tak dapat sebab mereka tak ada kabel politik. Tak ada, dia bukan ketua UMNO bahagian, dia bukan ahli parlimen UMNO. Tetapi sekarang mereka bersaing dengan kemampuannya. Akhirnya 70% daripada syarikat Bumi Putra dianugerahkan kerja-kerja perolehan dan kontrak. Yang terbaru, Datuk Yang Di-Pertua, syarikat takaful Bank Islam daripada pusat masuk tender terbuka untuk projek insurans di Pulau Pinang. Akhirnya syarikat takaful Malaysia dianugerahkan kontrak itu kerana ada kemampuan dan persaingannya baik. Ini sekali lagi menunjukkan kerajaan Pulau Pinang yang diketuai oleh Ketua Menteri daripada parti DAP, dia jaga kepentingan semua rakyat Malaysia dan bukan politik perkauman yang dibawa oleh Barisan Nasional. Ketua Pembangkang jelas sikit. Saya nak tanya Ketua Pembangkang, adakah Ketua Pembangkang sedar bahawa jumlah bajet atau jumlah belanjawan kerajaan Pulau Pinang hanya 900 juta saja. Belanjawan persekutuan sejumlahnya 252 bilion, iaitu bahawa kerajaan Pulau Pinang, belanjawan kerajaan Pulau Pinang tidak sampai 0.5% jumlah pusat. Terima kasih. Terima kasih. Saya serah dengan Ketua Pembangkang lah, mengagih-agihkan masa tu. Ya, dan ini beri penjelasan yang penting kerana sebenarnya Yang Berhormat Pasir Salak, sahabat saya, dia minta penjelasan. Jadi kita tolong bagi penjelasan. Tadi dia tak serang. Jadi penjelasan tu harap mudah-mudahan dapat merubah pemikiran dia. Dan kerana dia, saya kenal memang orang yang kritikal, tetapi dia memang menghormati fakta. Dan PJ Utara dia saing saya ni sebenarnya. PJ Utara menyebut tentang kontrak dijelaskan oleh Yang Gombak yang jelas tadi. Dan ini iaitu tender terbuka pada anggapan awal itu akan memudaratkan Melayu. Itu umumnya. Tetapi kita buktikan di Pulau Pinang dan di Selangor, sekarang di Kedah, Kelantan, ya, bahawa tender terbuka, ya, itu tidak menjejaskan. Malah PDC, PBE itu dia, syarikat milik kerajaan negeri juga memutuskan melalui tender terbuka, dan banyak daripada syarikat Bumi Putra yang layak yang dapat. Dan ini angka yang kita perolehi. Memang betul ada Bumi Putra yang tidak dapat, yang biasa, yang lama, yang ada kaitan dengan ketua bahagian UMNO. Ada sebagian kawan-kawan saya lama juga, tapi tak dapat sebab keputusan dia itu lebih telus, dan oleh demikian dia boleh menolak sanggahan kawan-kawan. Tetapi untuk mengatakan orang-orang yang mendabik dada kepada pejuang-pejuang Melayu, ini disentuh oleh Balik Pulau tadi dan sebelumnya PJ Utara. Orang yang diamanahkan, yang kononnya dianggap diiktiraf hebat oleh utusan TV3 sebagai pejuang-pejuang Melayu tulen, rupa-rupanya pergi menjelajah kampung-kampung Melayu, menyerang tokoh-tokoh Cina, kemudian beli tanah-tanah Melayu, kemudian lepas 5 bulan jual kepada syarikat Cina dengan untung jutaan. Jadi sebab itulah saya ingat apa yang dijelaskan tadi juga oleh Balik Pulau dan Macang dan Gombak dan Shah Alam, dan akhirnya Bukit Bendera. Poin Bukit Bendera tuan betul penting. Sebab kita sebut tadi ini,
di Selangor, di Kedah. Saya belum lagi sentuh dengan Kelantan. Ini dengan kerajaan negeri dengan peruntukan yang cukup terbatas. Berapa jumlah belanjawan Selangor? 1.6 bilion ringgit. Pulau Pinang 900 juta ringgit. Tapi yang dilakukan, ya, belanjawan 900 juta ringgit dan 1.6 bilion boleh sediakan rumah kos rendah atau affordable housing 0.5 bilion ringgit. Dan kita boleh lihat kepincangan yang berlaku dari satu negara dengan 252 bilion entah tirih ke mana. Saya ingin menambah Tan Sri Yang Di-Pertua hujah tadi, iaitu dengan menyebut tentang apa yang berlaku di negeri-negeri Kedah dan Kelantan, ya. Tapi sebelum itu iaitu umpamanya Kedah ni hasil tak banyak pada mula, semua tertumpu kepada bala, ya. Tapi ini patut diteliti betul-betul kerana ada relevannya di Pahang, relevannya di Perak, relevannya lebih-lebih besar di Sabah dan Sarawak, bahawa perubahan kerajaan itu akan memberikan satu impak, dampak yang besar dari pendapatan negara, asalkan pengurusannya itu telus dan tidak korup. Saya bagi bukti di negeri Kedah, hasil purata bala di zaman pemerintahan UMNO Barisan Nasional, ya, kalau bahkan kerana ini sangat berkaitan dengan Sabah. Jadi saya minta tolong kalau bahkan untuk bawa kes ini ke Sabah, iaitu semasa pemerintahan UMNO Barisan Nasional, pendapatan purata setahun 9 juta hasil bala. Kawasan yang lebih kurang sama, saiz yang sama, sekarang di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat bawah pimpinan Ustaz Azizan di Kedah, 9 juta 2008 kepada 80 juta 2011. Sebabnya mana hilangnya tadi yang belasan juta, puluhan juta ini mana hilang? Hilangnya kerana diagihkan kepada kawan-kawan dan dengan pakatan tertentu, dan ini yang menyebabkan kerugian paling besar, ya. Saya sentuh juga tentang Kedah sedikit, ya. Kedah dengan keupayaan negeri yang kecil boleh membina Universiti Insaniah dengan kompleks yang cukup mahal, walaupun kos dia ikut anggaran dan diterima oleh Kementerian Kewangan. Kos itu lebih setengah saja daripada kos kalau dikendalikan oleh kerajaan persekutuan, setengah daripada harga kos kendali, dan kemudahan yang cukup baik dengan keupayaan negeri yang cukup terbatas melihat kepada pengalaman kerajaan negeri Kelantan sebelumnya, ya. Dan saya nak sentuh sedikit tentang Kedah, Kelantan. Nak kata Kelantan hilang. Ya, royalty penting, ya, royalty memang kita sebut kemudian, ya. Ya. Negeri Kelantan, semua bicara tentang bahawa Kelantan tidak boleh diurus dengan baik, negeri yang paling miskin di negara. Itu persepsi dibawa oleh media UMNO BN. Ketua Menteri tak ada tadi pun kita pertahan habis-habisan tu, ya. Purata pertumbuhan KDNK negeri Kelantan bagi 2008-2010 adalah KDNK, ya, adalah ketiga tertinggi selepas Kuala Lumpur dan Selangor. Kelantan mencatat pertumbuhan KDNK purata bagi ketiga-tiga tahun tersebut sebanyak 4.87%. Manakala Kuala Lumpur menduduki tempat pertama, purata 6.7%, diikuti oleh Selangor 6.07%. Kelantan juga negeri yang pertama di negara yang memberikan geran tanah kepada orang asli. Jadi ini ada kaitan untuk rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak dan Pahang untuk belajar daripada pengalaman Kelantan.
ya. Dan ada membangkitkan soal menakutkan orang bukan Islam, tetapi juga kita harus tahu bahawa Kelantan dari awal ya, telah meluluskan tapak pembinaan kuil Hindu di Jalan Hamzah, Kota Baru. Kerajaan Negeri Kelantan juga, ini penting kerana soal Melayu, bahawa Kerajaan Pakatan Rakyat tak jaga orang Melayu. Felkra, Felda Melayu, dan ya, pengurusi Felkra apa ada, dengar baik-baik ya. Kerana geran tanah Peneroka itu diputuskan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, arahan Menteri Besar Tuan Guru Ning Abdul Aziz. Kalau tanah itu tanah Peneroka Felda atau Felkra, Kerajaan Negeri menetapkan Peneroka mesti diberikan geran tanah kepada mereka dalam tempoh 3 bulan pertama ya. Jadi saya ingat susahlah kalau nak dipertikai hujah yang berdasarkan angka lain daripada menimbulkan persepsi seperti mana yang lebih parah, paling parah dihadapi oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam soal anti Melayu, anti Islam yang diwar-warkan. Tapi kenyataan itu adalah di sebalik. Yang hormat, Tuan Pau, jalan sikit. Bersabar. Terima kasih ya Pak Speaker, terima kasih ya Yang Berhormat Tuan Pau. Beberapa hujat tadi telah diutarakan oleh Yang Berhormat mengenai dengan masalah tanah, masalah rumah, masalah air. Saya ingin minta kepastian pada Yang Berhormat satu ketika dahulu. Masa Yang Berhormat dalam kerajaan dan selaku Timbalan Perdana Menteri telah dianugerahkan, keluarga Yang Berhormat telah dianugerahkan beberapa ekar tanah di Sabah, tetapi ditolak secara ikhlas oleh Yang Berhormat. Ini adalah satu ketulusan sebenarnya pemimpin seperti Yang Berhormat. Yang kedua, saya ingin minta sama ada Yang Berhormat sedar atau tidak sedar. Tadi Pak Seri Salak telah mengatakan bahawa Kerajaan Pulau Pinang tidak menyediakan rumah murah untuk orang Melayu di Pulau Pinang. Adakah Yang Berhormat Tuan Pau tahu bahawa dalam rancangan Malaysia ke-10 tidak ada peruntukan untuk membina PPR atau rumah kos rendah di Pulau Pinang, sedangkan kerajaan negeri telah pun menyediakan tapak untuk membina rumah tersebut. Yang ketiga, persoalan saya Yang Berhormat ialah tentang masalah air di Selangor. Dalam minggu-minggu yang kebelakang dan termasuklah dua hari yang lepas, bahawa ada satu film ataupun satu video ataupun satu tayangan mengatakan bahawa Selangor ini tidak ada air. Sedangkan pada hari Sabtu yang lepas kita mengadakan convention di Selangor. Saya pergi ke tandas, airnya sebegitu kuat. Jadi adakah betul ini tidak air hanya ataupun sebagai gimmick politik Barisan Nasional? Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad Beaufort kerana mendapat pencerahan setelah meninggalkan dia. Terima kasih. Beliau membangkitkan soal ya, memang benar semasa saya Timbalan Perdana Menteri Keuangan memang telah dianugerahkan tanah balak yang agak lumayan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Saya akui. Tetapi saya menelpon segera kepada Tan Sri Sakaran Dandai menolak pelawaan tanah itu. Dan Tan Sri Sakaran sebagai seorang yang agak lemah lembut dan baik, dia agak sukar untuk menerima arahan saya secara telefon. Maka saya kena panggil Masjid Surah Azmin untuk Yang Muhammad Gombak sama-sama untuk menulis secara peribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Amat Berhormat Tan Sri Sakaran Dandai, Ketua Menteri Sabah Kota Kinabalu, saya dengan ini mengarahkan Tan Sri untuk membatalkan segera. Ini beza lah. Saya nak tanya kalau boleh Menteri-Menteri UMNO dan Kota Belud dan lain-lain. Saya tanya. Saya bukan buat tuduhan. Saya bukan buat tuduhan. Dengar dulu.
Saya nak tanya, apakah amalan ini dilaksanakan oleh semua pimpinan dan menteri-menteri UMNO, peringkat pusat dan negeri, tak ambil saham, tak ambil kontrak, tak ambil lembu, gitu ya. Baik. Itu sekadar penjelasan. Yang keduanya ditanyakan tentang rumah kos rendah Pulau Pinang. Saya jelaskan tadi sebelum Yang Mohd Bagan sampai bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang meluluskan. Dan ini bukan perkara kecil. Kerana tidak pernah berlaku dalam sejarah kerajaan negeri memperuntukkan jumlah yang besar untuk pembangunan rumah. Ya. Tapi ini dilakukan oleh Pulau Pinang dan Negeri Selangor secara besar. Soal air di Selangor sebenarnya saya dah beritahu memberi manfaat kepada lebih dari 1 juta orang. Ada beberapa masalah pipe yang masih dikendalikan oleh Syabas. Yang ada masalah bukan saja di Pulau Pinang, bukan saja di Selangor, juga di Pahang, di Negeri Sembilan, ya, di Johor kita tahu, tetapi tidak mendapat liputan kerana Sabah lagi parah masalah air, ya, air dan elektrik, tetapi tidak dapat liputan kerana media ini media yang cukup tidak bebas, media ala Mubarak di Mesir. Terima kasih yang berhormat Perkhidmatan PAU dan Tan Sri Datuk yang di-Pertua. Saya ada beberapa perkara yang saya ingin tanya kepada yang berhormat Ketua Pembangkang lah. Saya mendengar dengan tekun juga ucapan yang diberikan, walaupun kadang-kadang menggeleng kepala. Saya ada beberapa statistik yang berhormat Perkhidmatan PAU yang mungkin memerlukan penjelasan daripada yang berhormat, kerana statistik yang saya ada ini amat berbeza dengan apa yang dicetuskan oleh yang berhormat di dalam Dewan yang mulia ini. Pertamanya tentang soal negeri-negeri Pakatan Rakyat dianiaya oleh Kerajaan Persekutuan. Kelantan yang berhormat, Kelantan yang dipuji oleh yang berhormat tadi, Kelantan untuk pengetahuan yang berhormat, Kerajaan Persekutuan hanya mengutip 1.2 bilion ringgit cukai di Kelantan, tetapi memberikan kepada Kelantan 20 bilion ringgit untuk tahun daripada tahun 2008 hingga 2011. Berapa kali banyak tu? 20 saya sudah kira ini tadi. 15 kali lebih banyak daripada apa yang dikutip di Kelantan. Di Pulau Pinang sama juga yang berhormat, collection by the federal government di Pulau Pinang hanya 16 bilion. Kita bagi 20 bilion. Di Kedah 5.4 bilion. Tadi dikatakan Menteri Besar Kedah begitu pandai menjaga kerajaan, tak apalah. We collected di negeri Kedah, Kerajaan Persekutuan hanya mengutip 5 bilion, tetapi memberikan semula 25.5 bilion ringgit dalam tarikh yang tempoh yang sama. Saya kira Tuan Yang di-Pertua, tuduhan yang mengatakan Kerajaan Barisan Nasional menganaktirikan negeri-negeri berikut kerana hanya mengundi Pakatan Rakyat itu adalah satu pembohongan yang besar. Itu satu. Yang keduanya Tuan Yang di-Pertua, saya nak minta kalau boleh nanti meminta yang amat berhormat gunakan perangkaan negeri Selangor. Jadi saya nak bagi tahu kepada Selangor lah. Ada tak perangkaan negeri Selangor ada di tangan Kota Belud? Yang berhormat, tak apa yang berhormat. Saya dapat ini daripada saya dapat Tuan Yang di-Pertua, saya dapat statistik ini daripada statistik department. Boleh, you can search, no problem Tan Sri, tak ada masalah. Dan untuk pengetahuan saya tidak Tan Sri sekejap mempersoalkan, tapi jadi atas keadilan atas keadilan you sebutlah perangkaan Selangor, berapa Selangor saya bagi Selangor nak. Saya bagi. Selangor revenue to federal government collected about 56.3 billion, and then given by federal allocation untuk negeri Selangor 62.7 billion. You can challenge the figure, but this is the figure yang kita dapat. Bermakna 62.7 billion jauh lebih besar. Okey, yang keduanya, tadi yang berhormat ada mengatakan tentang penghapusan hutang negeri Pulau Pinang. Penghapusan hutang Pulau Pinang ini Tuan Yang di-Pertua, jangan katalah ini adalah
satu perkara yang dibuat yang saya boleh katakan adalah kepintaran yang amat berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang. Semua orang tahu bahawa sebelum Pakatan mengambil alih kerajaan Pulau Pinang, hutang Pulau Pinang 600 juta lebih. Dalam masa 2 tahun turun 30 juta. Saya setuju dari segi angka kita tabiklah kepada yang amat berhormat Ketua Menteri. Tapi satu perkara yang dia tidak mahu bagi tahu kepada rakyat ialah penghapusan hutang itu adalah kerana water rationalisation di Pulau Pinang. Kalau tidak kerana kerajaan Barisan Nasional di peringkat federal, 600 million itu tidak akan dapat dikeluarkan daripada buku daripada kerajaan Pulau Pinang, kerana 600 million itulah telah ditukar kepada grant yang dibuat yang telah diluluskan oleh kerajaan persekutuan. You should be thankful to the Prime Minister, not to the Ketua Menteri. Okay, last point yang berhormat. No, ini bukan flow you. Bukan flow you. Saya tak ada ruang untuk memberi. Saya tak ada ruang untuk memberi. Saya jelas sikit Ketua Menteri. Kalau betul ada fakta, saya nak berhujah dengan fakta. Saya nak berhujah dengan fakta. Saya mencela ni yang berhormat. Saya nak celah atas mencela. Macam mana saya nak bagi? Sekejap dulu. Kau tenang. Nanti kalau Permatan Pau berdiri, saya nak betulkan fakta. Saya nak betulkan fakta. Saya tak boleh bagi ruang. Kalau Ketua Belut nak gunakan prinsip yang sama, mengapa tidak gunakan formula dan prinsip yang sama di Negeri Selangor? Tuan Yang Dipertua, saya tidak ada kuasa untuk memberi gambar 23% kepada KDNK. Tetapi yang kita dapat balik less than 2%. Ini faktanya. Kita bagi 23% kepada sumbangan KDNK. Tax revenue, direct federal expenditure and grant to Selangor. Saya ulang lagi untuk pengetahuan Gombak. Kalau Gombak itu sebab kita masuk dalam EXCO, kena perlu Permatan Pau menjadi penasihat ekonomi. Tapi tak apa, Selangor yang berhormat mendapat collection daripada revenue collection to the federal government 56.3 bilion daripada tahun 2008 hingga 2011. Total federal allocation di Selangor 62.7 bilion. You can scrutinize this figure any way you like, no problem. Saya boleh bagi statistik. Poin yang ketiga Tuan Yang Dipertua, yang last, supaya boleh diminta oleh Yang Berhormat Permatan Pau. Ini soal tentang yang mengatakan tadi ada kawan-kawan daripada Pulau Pinang, sahabat saya Tony, Yang Berhormat PJ Utara, yang mengatakan bahawa penyaga ataupun kontraktor Melayu di Pulau Pinang itu tidak terpinggir. Majoriti projek-projek di Pulau Pinang itu adalah dimiliki ataupun didapat kepada kontraktor Bumiputra. Saya setuju. Tetapi the other side of the story, cerita yang sebaliknya itu tak diberitahu. Majoriti projek-projek daripada JPA, daripada Penang Development Corporation ini semua, bekalan jabatan bekalan air dan sebagainya, itu adalah projek-projek yang di bawah RM200,000. Kelas kontraktor kelas F memang pun dari segi undang-undang peraturan mesti diberi kepada Bumiputra. So you do not take that as yang mengatakan bahawa Pulau Pinang berjaya membela kontraktor Bumiputra. You are bound by law under RM200 kelas F. Then why do you say Malays are neglected? It's okay. Then kenapa kata Melayu dipinjamkan, RM200,000 ke bawah memang tidak boleh pergi kepada kontraktor bukan Bumiputra, memang kepada Bumiputra. It's a shame that you take credit for that. Kontraktor Bumiputra dianggap macam pariah je. Yang Kota Belud, Datuk Speaker, yang Kota Belud tidak sebut ialah these are owner operators, bukan Alibaba seperti kontraktor UMNO. Tadi itu Yang Hormat Permatan Pau ada 15 minit macam tu lagi, Yang Hormat. Saya sambung. Jadi itulah sebab saya sebut awal-awal lagi, Yang Hormat, intervention banyak ni. Saya sambung bagilah peluang Permatan Pau ceritakan apa benda yang nak diucapkan tu. Saya cuma berikan Yang Mohd Bagan untuk jelaskan soal Pulau Pinang, lepas tu saya sambung. Sila, Yang Mohd. Yang Berhormat Ketua Pembangkang, saya rasa itu tadi Yang Berhormat Ketua Belut memang pandai belit lah. Dan
seperti yang saya sebut tadi, bahawa tentang itu kontraktor-kontraktor, kita tak kira sama ada kelas A, B, C, F. Seperti yang projek jalan yang paling besar dijalankan oleh kerajaan negeri, iaitu memperluaskan itu jalan Sombang King di Bukit Tajam. Ini diberikan secara tender terbuka, kepada seorang kontraktor Melayu. So di sini janganlah cuba mengapi-apikan sentimen perkauman. Ini memang permainan resis UMNO tetap resis. Yang kedua ialah tentang angka-angka sumbangan seperti yang dikongsi bersama oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Ini satu penipuan besar. Saya meminta Yang Berhormat Ketua Pembangkang, kalau boleh kita setuju kita adakan satu musyawarah dengan pihak Menteri Kewangan. Kita bincang berapa banyak yang kita bayar, berapa banyak yang kita terima. Sekali terima kasih. Ya, statistik tu betul, tapi statistik can be manipulated to lie. Umpamanya, ya, saya tahu, saya Menteri Kewangan Datuk Yang Dipertua, saya Menteri Kewangan 8 tahun, tak benar kalau kita katakan, ya, jumlah pendapatan daripada Selangor itu lebih kecil daripada perbelanjaan yang diberi kepada Kementerian Kewangan. It does not make economic sense. Where are you going to spend the money? Where do you get the money? Minta maaf. Jadi sebenarnya saya minta dia ikut kursus kewangan sedikit lagi. Ya. Ya, baik. Sebab itu dalam belanjawan tradisinya bila kita hujah Menteri Kewangan, Menteri kena ada. Ya. Ini kita ajak debat tak berani, nak bahas di parlimen pun tak sanggup. Ya, jadi ya. Kemudian ada suruh backbencher saya bertahan. Dia tak pernah duduk dalam kabinet, dia tak tahu apa dasar. Dia baca angka ikut daripada Jabatan Statistik. Ya, dia Jabatan Statistik tanyalah pegawai Kementerian Kewangan, minta Kementerian Kewangan hantarlah nota bagi tolong dia sikit. Baik, tetapi saya rumuskan tadi Datuk Yang Dipertua tentang, ya, bahawa keupayaan Kelantan dengan keupayaan pendapatan yang terbatas itu masih mampu. Kalau nak katakan soal sumbangan kerajaan persekutuan, paling besar isu untuk Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, royalty tidak diberikan, dan di Kelantan itu dinafikan. Terengganu bila Yang Mohd Maran menjadi menteri besar, sebaik saja langkah pertama apa? Batalkan tol di Kuala Terengganu, dilaksanakan, berikan title grant kepada penduduk ratus ribu orang, dan cukai pintu diturunkan, dan akhirnya apa yang berlaku? Dibatalkan royalty untuk negeri Terengganu, dihukum kerana membantu rakyat. Ya. Tapi kalau kontrak itu bagi kepada anak pinak, diangkat dan diberi anugerah tambahan. Jadi sebab itu saya terkaitkan tadi laporan Ketua Audit Negara dan Transparency International, kerana penjimatan ini penting. Kita kata kita naik harga gula, sekarang baru hari ini ERL naik lagi 16%. Belanjawan bagi RM500 BRIM, bagi sedikit allowance tambahan. Kemudian senyap-senyap naik harga barang, senyap-senyap naik harga gula dan naik harga tambang ERL umpamanya, membebankan rakyat. Ya. Sebab itu pengurusan good governance itu sentral dalam program. Selagi kita tak boleh kurangkan pemborosan, tak boleh hentikan rasuah, maka tidak boleh kita jimatkan belanja dan membantu rakyat. Sebab itu pendapatan isi rumah rakyat kekal rendah, dan analisa strata pendapatan isi rumah rakyat menunjukkan golongan kaya semakin kaya dan miskin tidak meningkat pendapatan mereka. Berdasarkan kaji selidik pendapatan isi rumah dan keperluan asas 2009, Hisbas 2009, 44.2% dari isi rumah Malaysia mempunyai pendapatan isi rumah di bawah RM2,500. Kaji selidik yang sama menunjukkan 20% yang terkaya, dan kita tahu terkaya sebelah sana semua, ya, dan keluarga mereka dan kroni mereka yang mereka pertahankan mati-matian,
ya, kontrak besar, IPP, monopoli gula tak pernah disentuh sepatah pun dalam ucapan bajet Perdana Menteri. Berani hanya dengan rakyat, tidak langsung berani berdepan dengan syarikat-syarikat besar. Jadi 20% terkaya di Malaysia yang rata-rata penyokong sebelah sana membawa pulang 50% pendapatan dan nilai ekonomi di sana. Sedangkan golongan 40% termiskin hanya berkongsi 14% dari kek ekonomi negara. Inilah gairah mengejar angka pertumbuhan ekonomi dan memukau rakyat dengan istilah-istilah dan program-program raksasa seperti ETP dan lain-lain. Analisa dan perbandingan nilai ekonomi yang dijanang oleh projek ETP berbanding dengan bayaran gaji kepada pekerja menunjukkan bahawa menjelang 2020 pekerja akan dibayar gaji lebih rendah secara relatif kepada keuntungan syarikat. Jika sekarang nisbah gaji kepada keuntungan syarikat ialah 28%, di bawah ETP angka ini jatuh ke paras 21%. Ini yang sebabnya maka kita yakin dengan penerusan dasar ekonomi Barisan Nasional, kesenjangan akan terus melebar. Itu yang betul. Ekonomi negara dikawal, dimonopoli oleh syarikat besar yang sama ada dimiliki negara atau yang rapat dengan pimpinan atau kroni mahakaya berkepentingan. Tumpuan kerajaan melalui insentif dan dasar banyak diberikan kepada golongan ini. Jadi daya saing sebenar ekonomi yang patut dibina dan dipupuk di kalangan perusahaan kecil dan sederhana terjejas. Ya Umat, saya tahu Yang Hormat belum habis lagi. Pencerahan tu banyak. Saya boleh bagi Yang Hormat 10 minit selepas pukul 2.30. Saya akan habiskan, tapi saya tidak akan izinkan pencerahan. Pukul 1 ni saya tak boleh tambah Yang Hormat. Saya tak ada kuasa di bawah pertuan. Ya, maknanya saya akan habiskan, tetapi saya tidak akan benarkan pencerahan. Jadi saya pun betul benarkan saya izin. Pukul 2.30 nanti Yang Hormat. Ya, maknanya di sekitar 20 minit. Ya. Baik Yang Hormat. Sebelum kita menangguhkan Dewan Yang Hormat, saya nak beri